Kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh datang beribadah kepada-Nya. Semua itu bukan karena kekuatan kita, namun Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita yang menganugerahkannya. Pujilah Dia, karena Dialah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa selama-lamanya, surga bumi menyembah, bersorak haleluya, Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya, Kau Tuhan berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya, Kau Tuhan berkuasa. Puji dan sembah haleluya, puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya, Kau Tuhan yang berkuasa.主你是全能的神，有全能直到永远，天地举身来敬拜，同欢呼哈利路亚，你是全能的神。敬拜之颂赞哈利路亚，敬拜之颂赞哈利路亚，万万之万主是主，掌完全直到永远，主你是全能的神。敬拜之颂赞哈利路亚，敬拜之颂赞哈利路亚，万万之万主是主，掌完全直到永远，主你是全能的神。Dan sembah haleluya, Raja segala raja, berkuasa selamanya, Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah haleluya, puji dan sembah haleluya, Raja segala raja, berkuasa selamanya, Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah haleluya, puji dan sembah haleluya, Raja segala raja, berkuasa selamanya,
berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa dan pengucapan syukur. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah ayat dari Mazmur 51 ayat 6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang menghadap Tuhan, membawa segala pergumulan dan kehidupan kami yang senantiasa bergumul di dalam dosa. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik melalui pemikiran kami, baik melalui perkataan kami, bahkan mungkin melalui perbuatan-perbuatan kami. Tuhan, kami mengakui segalanya di hadapan-Mu, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni kami. Karena kami bersyukur ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha pengampun. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, agar supaya kami sebagai orang-orang yang berdosa, sungguh boleh disucikan kembali. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga pagi ini ketika kami boleh bersama-sama beribadah, biarlah kami boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah Engkau, dengarlah doa kami, karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan dengan bersama-sama mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pengakuan iman rasuli yang sudah kita bacakan adalah pengakuan dari seluruh jemaat di seluruh abad dan tempat. Kita akan bersama-sama memasuki bacaan bertanggapan. Saya akan memulainya terlebih dahulu, kemudian jemaat sekalian boleh mengikutinya. Menjadi murid Yesus. Seorang murid tidak lebih dari gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dengan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya itu di luar kendali. Kita adalah manusia yang terbatas, namun kita tahu siapa Tuhan yang kita percayai. Tuhan yang menganugerahkan iman kepada kita. Dialah Tuhan yang memelihara hidup kita. Ku tahu siapa yang ku percaya. Tak mengerti anugerah Tuhan yang diperbuatnya bagiku. Tak layak ku terima kasih Kristus, tebusku jadi miliknya. Namun ini yang ku percaya, bahwa Ia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan waktu aku percaya. Betapa heran aku dapatkan iman yang menyelamatkanku, dan percaya kepada firman-Nya, beroleh damai di hati. Namun ini yang ku percaya, bahwa Ia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan waktu aku percaya. Sungguh ku tak mengerti kuasa Roh Kudus yang mengubah orang berdosa, namun ku yakin tentang Tuhan Yesus yang menjelma jadi manusia. Ku tak mengerti kuasa Roh Kudus mengubah orang berdosa, meyakinkan tentang Tuhan Yesus menjelma jadi manusia. Namun ini yang ku percaya, bahwa Ia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan waktu aku percaya. Namun ini yang ku percaya, bahwa Ia dapat
memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya, waktu aku percaya. Biarlah selagi ada kesempatan yang diberikan kepada kita, mau terus belajar dan semakin mencintai Yesus, ikut di dalam jalannya dan menjadi muridnya dengan belajar firman-Nya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian lebih dalam mengasihi. 我生命中最渴望的。我生命中最渴望的一件事，羡慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。Oh, 我爱你，耶稣。 Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau, Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihimu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihimu, ku Shalom, selamat pagi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. 各位主内的亲爱弟兄姊妹们，在主里平安。 Kita bersyukur pagi ini boleh bersama-sama beribadah. 感谢神，今天早晨我们可以一起聚会敬拜上帝。 Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati, kita masuk di dalam doa. 我们要预备心聆听上帝的话，这时候我们低头祷告。 Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa pemelihara kehidupan kami. 我们在天上的父，
你是看顾我们的主。 Kami bersyukur dan mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. 我们要感谢你，这时候我们要把传递福音信息交在主你的手中。 Pakailah kedua hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu. 使用你两位仆人来传达神你的话语。 Berkati firman-Mu supaya boleh membangun dan meneguhkan iman kami di tengah-tengah kondisi dunia saat ini. 祝福你的话语，让神的话能够帮助每一个听到的人，在我们这个非常时间当中得到主你的安慰与帮助。 Terpujilah Engkau ya Bapa. 我们要赞美你， Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. 我们感谢祷告，乃是奉耶稣基督圣名。阿门。 Mari kita bersama-sama membaca sebuah bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan 33. 这时候我们一起要读圣经，就是在路加福音14章25到33节。 Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti dalam bahasa Mandarin. 首先我们读印尼文，然后读中文的。 Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan 33 berbunyi sebagai berikut. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu, membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. 路加福音14章25到33节，有极多的人和耶稣同行，他转过来对他们说：“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姊妹和自己的性命，就不能做我的门徒。凡不背着自己的十字架跟从我的，也不能做我的门徒。你们哪一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？恐怕按了地基不能成功。看见的人都笑话他，说这个人开了工，却不能完成。他是一个王，出去和别个王打仗，且不先坐下就量，能用1万兵去敌那领2万兵来攻打他的吗？若是不能，就趁敌人还远的时候，派使者去求和契和条款。这样你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。”
Berbahagialah orang yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. 凡读了神的话而弃行的人，这人是有福的。 Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, 亲爱的主内弟兄姊妹们， pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, 今天早上我们一起要来思考一个题目， yaitu pemuritan adalah jawaban. 就是门徒培训是答案。 Pada ayat 25 dikatakan banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. 从我们读的经节25节里说，有极多的人和耶稣同行。 Kepada orang banyak inilah Tuhan Yesus menyatakan harga untuk mengikutinya. 对这些这么多跟从他的人，耶稣挑战他们说：“跟从我的人所要付上的代价是什么？” Bapak Ibu yang kekasih, jikalau biasanya kita bepergian, 亲爱的弟兄姊妹们，如果我们有筹算要出门， umumnya kita akan selalu mengecek harga. 我们常常先调查价钱， Harga tiket, 就是机票多少钱， harga hotel, 旅馆多少钱， ataupun harga-harga tempat yang akan kita kunjungi. 或者我们所要观光的地方要花费多少的钱。 Tetapi apakah kita pernah mengecek harga yang harus dibayar jika ingin ikut Tuhan Yesus? 但是我们是否曾经调算过我们跟从主耶稣，我们所要花费的多少的钱呢？ Orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu tidak pernah terpikirkan kalau akan ditanya seperti itu. 当时基督跟从耶稣基督的人，从没有想过这件事情。 Mereka hanya berpikir untuk ikut Tuhan Yesus. 他们只想我是来跟从耶稣的人， Karena mungkin mereka berpikir bahwa mereka bisa melihat mujizat. 因为他们想我跟从主耶稣，我就可以看见神迹， Mungkin mereka juga sudah kenyang. 而且我可以吃饱。 Dan terutama mereka memang mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus yang berbeda dari orang Farisi. 而且他们能够听到主耶稣的教导，是和这一般法利赛人与众不同的教导。 Tetapi sebagai orang Kristen yang sudah lama percaya Yesus, 但是我们已经这么久成为了耶稣基督的门徒， apa alasan utama kita di dalam mengikut Yesus? 其实我们应当问：什么理由我们要跟从耶稣呢？ Hari ini komitmen kita sebagai orang Kristen menghadapi sebuah ujian yang berat. 我们是一个基督徒，这个时候我们面临着一个很大的承诺。 Bahkan hingga saat ini kita tidak memiliki jawaban yang pasti dari Tuhan. 甚至我们没有的确得到了上帝给我们的答案。 Mengapa dan apa solusinya? 为什么？然后怎么样去解决呢？ Tetapi kita memiliki apa yang pernah Tuhan lakukan dalam sejarah Alkitab. 但是我们所拥有的就是耶稣在这个圣经里面曾经做过的。 Di dalam Alkitab kita hanya mendapatkan sebuah seruan amanat agung. 就是在圣经里面，耶稣呼喊我们，就是主耶稣的大使命。 Merupakan sebuah amanat yang tidak pernah diubah sampai dengan hari ini. 这个大使命从开始直到如今没有更改过。 Karena Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. 耶稣说：“你们去，使万民成为我的门徒。” Tuhan tidak meminta kita jika ada masalah ini, lakukan ini. Jika ada masalah COVID, lakukan itu. 耶稣没有告诉我们，你面临这个问题，你要这样做；你面临这个新冠病毒，你要怎么样的去解决。 Tetapi Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. 但是主耶稣吩咐我们说：“你们要去，使万民成为我的门徒。” Menjadikan semua orang Kristen murid merupakan sebuah seruan yang penting di tengah-tengah ketidakpastian.
所以呢，使万民成为耶稣基督的门徒，就是在这个非常时期里面，我们应当做的。 Oleh karena itu pemuritan adalah jawaban terhadap segala tantangan selama kita masih ada di dalam dunia ini. 那我们要怎么样做呢？门训就是他的答案。一旦神还把我们放在这个世界上，那么我们应当去执行。 Berdasarkan Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33, 照着路加福音14章25到33节里， kita akan mempelajari 3 alasan penting mengapa pemuritan adalah jawaban. 我们要学习3个原因，为什么我说门训就是他的答案。 Yang pertama ada terdapat di ayat 25 dan 26. 第一就是在25、26节里， Yaitu ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang yang mengikuti dia. 就是当主耶稣看极多的人来跟从他。 Di ayat 26 dia berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. 耶稣就转过身来对他们说：“你们到我这里来，若不爱我胜过爱你们的自己的父母、妻子、儿女、弟兄姊妹和你们自己的性命，就不能做我的门徒。” Alasan pertama mengapa pemuritan adalah jawaban, 那么，为什么门训就是他的答案呢？第一个原因就是， pemuritan fokus kepada Kristus sebagai Tuhan. 因为耶稣就是门训的焦点。 Nah, kata yang menjadi antipasi untuk mengkristus, mentuhankan Kristus adalah kata membenci di ayat 26. 所以呢，在这个经节26节里面，他的字眼呢，就是要爱胜过爱他们自己的父母。 Kata ini merupakan bahasa hiperbola. 那么这里呢，在印尼文是说恨你们的父母，这是一个夸张的语言。 Karena kata membenci jelas bukan merupakan sesuatu yang benar-benar harus dilakukan oleh seorang Kristen. 因为恨并不是我们基督徒所应该做的。 Tetapi Tuhan Yesus memakai bahasa hiperbola untuk menekankan pentingnya menjadikan dia sebagai yang paling utama. 耶稣这么夸张的说呢，就是要我们把主当作居首位。 Yesus tidak ingin hanya sekedar ada di dalam kehidupan kita. 他不要我们的生命只不过单单有他而已。 Yesus tidak ingin hanya sekedar sebutan bagi kita orang Kristen. 他是在我们的口头上只说有耶稣。 Oleh karena itu kita perlu bertanya kepada diri kita hari ini. 所以呢，今天我们必须扪心自问： Siapakah Kristus bagi kita? 耶稣对我来说是谁呢？ Bagaimana hubungan kita secara pribadi dengan Kristus? 那么我个人与耶稣基督的关系又如何呢？ Ataukah kita hanya menjadikan Kristus sebagai juru selamat saja? 难道耶稣基督是我们的救赎主而已吗？ Betul, Tuhan Yesus harus menjadi juru selamat kita. 是的，耶稣基督应当成为我们的救赎主。 Tetapi setelah dia menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita, 一旦耶稣已经成为了我们的救赎主以后， Yesus menuntut bahwa dia harus menjadi Tuhan di dalam semua segi kehidupan kita. 所以呢，在我们的生活方面各层面呢，耶稣要为首，耶稣要为主。 Dalam hal ini kita akan bertanya kepada diri kita, 所以呢，我们必须扪心自问： apakah Yesus adalah Tuhan atau hamba dalam hidup kita? 在我们的生命里面，耶稣是主呢，还是仆人？ Di dalam Matius pasal 16 ayat 15 dan 16, 所以呢，在马太福音16章15到16节， Tuhan Yesus pernah bertanya kepada para muridnya, 耶稣曾经问他的门徒们 apa katamu?
siapakah aku ini? 你们说我是谁？ Dan kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Kristus. 那么西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。” Apa artinya Kristus? 到底基督是什么意思呢？ Kristus adalah dalam bahasa Ibrani adalah Mesias. 基督就是弥赛亚， Mesias adalah tentang seorang raja yang diurapi. 弥赛亚呢就是被膏的金黄。 Artinya bahwa Yesus bukan hanya juru selamat kita, tetapi dia harus menjadi raja di dalam hidup kita. 所以呢，耶稣不单单成为我们的救赎主，他还要成为我们生命的君王。 Jadi menjadikan Kristus sebagai Tuhan bukan hanya sekedar pernyataan di mulut kita. 所以呢，耶稣成为我们生命的主，不是单单口头谈。 Itulah sebabnya Tuhan memberikan dua buah ilustrasi di dalam ayat 28 sampai dengan 32. 所以呢，耶稣在28到33节给了我们2个比喻。 Dua ilustrasi ini adalah tentang seorang yang mau membangun dan seorang raja yang mau pergi berperang. 经说有一个人要盖房子，还有一个君王要去打仗。 Dan kata kunci untuk dua ilustrasi ini adalah duduk dahulu. 那么在这2件事情上的秘诀呢，就是要先坐下， Duduk dahulu artinya pertimbangkan baik-baik. 就是要自己筹算好， Bahwa hubungan kita dengan Yesus 我与耶稣基督的关系。 setelah kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita, 自从耶稣基督已经成为了我们个人的救赎主， kita harus mengakui bahwa Yesus juga adalah Tuhan kita. 那么我们要承认耶稣是我们的神，是我们的主。 Yesus tidak bisa hanya menjadi sekedar saingan-saingan yang ada di dalam kehidupan kita. 他不可以成为在我们生命中的竞争人， Sebab Yesus adalah Tuhan yang mengatur segala kehidupan ini. 因为耶稣他管理我们生命的一切。 Itu sebabnya Tuhan ingin menjadi pengatur juga di dalam kehidupan kita. 所以呢，他要掌管我们的生命。 Tetapi sebagai orang Kristen, kita bisa saja menolak ketuhanan Yesus. 但是有的时候，我们成为基督徒，我们常常拒绝了耶稣的神性。 Kita bisa saja menolak Tuhan untuk terlibat di dalam berbagai keputusan dalam kehidupan ini. 在我们生活上，很多我们所要拿的决定，我们都拒绝了主参与。 Pemuritan adalah fokus kepada Kristus sebagai Tuhan. 所以呢，门训呢是把主耶稣基督当作我们的焦点。 Ketika kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan, 当主耶稣基督成为了我们的主和神的时候， maka ini adalah proses pemuritan yang menjadikan kita sebagai orang yang bisa menjawab berbagai tantangan dalam kehidupan ini. 这个过程呢，就训练了我们能够面对在世界上任何的问题。 Alasan yang kedua, Bapak Ibu sekalian. 第2个原因就是， Alasan yang kedua, pemuritan fokus kepada transformasi hidup. 那么门训呢，它就是人生命的改变。 Ada terdapat di ayat 27. 我们能够从27节看， Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. 这里说，凡不背着自己的十字架跟从我的，也不能做我的门徒。 Apa artinya memikul salib? 背负十字架的意思是什么呢？ Karena Tuhan Yesus berkata seorang yang tidak memikul salibnya tidak mungkin menjadi muridnya. 因为耶稣告诉我们，如果一个人不肯背负主耶稣这个十字架，他就不配做耶稣基督的门徒。 Di dalam zaman Tuhan Yesus, 在耶稣那个时代， orang yang memikul salib adalah orang yang dihukum mati oleh Roma. 这些背十字架的人呢，就是罗马所
判断的这些作恶的人。 Orang yang memikul salib berjalan memikul salibnya menuju penyalipan. 所以呢，这些作恶的人，这些囚犯呢，他们背着他们的十字架呢，是要被受刑的。 Dan orang yang memikul salib ini berarti sedang menuju kepada kematian. 所以背负十字架上的人呢，他向往的就是死。 Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, 今天我们是上帝的儿女， bagi kita sebagai pengikut Kristus, 我们是跟从耶稣基督的人， sebagai orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, 我们承认耶稣是我们的主， mengaku Yesus sebagai juru selamat, 耶稣是我们的救赎主， bahwa kematian Yesus di atas kayu salib adalah penggantian untuk kematian kita. 他已经在十字架上代替了我们的死。 Seharusnya sebagai orang berdosa, kitalah yang mengalami murka Allah. 其实我们是罪人，我们应当担当神的震怒。 Tetapi Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kita. 但是耶稣已经代替了我们，被钉在十字架上。 Di dalam Yesus kita sudah mati. 所以呢，在耶稣基督里面，我们已经死了； Dan di dalam Yesus kita bangkit. 也在耶稣基督里面，我们复活了。 Artinya pemuritan membawa kita untuk fokus kepada sebuah transformasi hidup. 所以呢，门训呢，带领我们经过一个改变的生命。 Kita tidak lagi bertahan di dalam kehidupan yang lama. 我们也不再坚持着过去老我的生活。 Melalui pemuritan kita diproses untuk memiliki kehidupan yang baru tahap demi tahap. 经过门训的过程，我们一步一步的新造改变了我们的生命。 Suatu ketika saya mendengarkan sebuah perdebatan di YouTube. 有一次在 YouTube 我看见人在辩驳， Singkat cerita, akhirnya salah satu pihak mengundurkan diri karena kalah dalam perdebatan. 然后呢，对方呢就淘汰了，因为他失败了在辩论当中。 Orang yang mundur tersebut tadinya adalah seorang Kristen yang kemudian beralih agama. 那这个人呢，过去呢他是一个基督徒，后来呢他改变了他的宗教。 Lalu orang yang menang perdebatan, yaitu seorang Kristen, 那么这个在辩论会得胜的，他也是一个基督徒。 dia mengatakan sebuah kalimat yang saya kira perlu menjadi perhatian semua kita orang-orang Kristen. 他说了这一句话，这一句话我认为对我们基督徒必须好好的去思考。 Bagaimanakah gereja-gereja mempersiapkan generasi menghadapi zamannya? 他说，教会怎么样预备弟兄姊妹们来应战这个时代？ Mengapa bisa ada orang Kristen yang beralih agama? 为什么有基督徒会改变他的宗教，成为一个非基督徒？ Bagaimanakah gereja selama ini memuridkan jemaatnya supaya memiliki iman yang teguh dan setia? 到底教会在门训里面做了什么呢？因此，他的信徒不能成为一个忠心的基督徒。 Di awal saya mengatakan ada seruan Tuhan Yesus untuk pemuritan yang sudah berusia 2000-an tahun. 在开始的时候，我已经说过了，耶稣基督呼喊我们，让我们使万民成为耶稣基督的门徒，这已经是2000多年前不更改的事。 Bagaimanakah gereja merespon seruan amanat agung dari Tuhan Yesus? 那么今天的教会怎么样呼应主给我们的这个福音呢？ Tuhan berkata di ayat 27. 所以呢，主耶稣在27节对我们说： Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. 凡不背着自己的十字架跟从我的，也不能做我的门徒。 Memikul salib berarti sekali lagi menyatakan mati terhadap diri kita. 这里所说的背负十字架上呢，就是致死自己， Dan kemudian hidup bagi Allah. 然后我们的生命也是为主而活。 Mati terhadap hidup lama. 对
以我们的老我已经是死了， dan hidup baru bagi Allah. 现在我们的新的生命是为主而活的。 Orang yang percaya kepada Tuhan tidak otomatis bertumbuh. 一个信耶稣基督的人，不是自然而然的就能够成长。 Orang Kristen tidak otomatis murid. 基督徒不自然而然的就是成为了耶稣基督的门徒。 Orang Kristen harus merelakan dirinya untuk bergumul dengan kebenaran Tuhan. 所以呢，基督徒应该自愿的在主的真理上自己挑战。 Orang Kristen harus melatih dirinya 所以呢，我们要锻炼自己， agar akhirnya menyerahkan anggota tubuhnya menjadi anggota kebenaran Allah. 使我们的肢体呢成为真理的肢体。 Jadi pemuritan adalah bertujuan agar terjadi transformasi hidup ini. 所以呢，门训的重要就是让基督徒呢有改变的生命。 Dan ini adalah anugerah Allah secara proses yang mengubah hidup kita dari yang buruk secara kelakuan pikiran menjadi seorang yang baik. 这是一个过程，使我们过去不好的行为、生活改变，成为了耶稣基督真正的门徒。 Bagaimana mengubah cara berpikir kita? 我们要怎么样改变我们的想法？ Bagaimana cara mengubah kelakuan kita? 怎么样改变我们的行为？ Bagaimana kita melatih diri kita untuk ramah dan sabar? 怎么样锻炼自己，成为一个非常温柔、忍耐的人？ Dan semua ini terjadi di dalam proses pemuritan. 这一些都在门训的过程当中。 Bapak Ibu, kita pasti kenal siapa Paulus, 弟兄姊妹当然认识谁是保罗， siapa Petrus, 谁是彼得， bahkan siapa mungkin Musa. 谁是摩西。 Paulus adalah seorang yang tadinya adalah seorang yang sangat garang. 保罗首先是一个非常凶暴的人， Dia adalah seorang penganiaya jemaat. 他逼迫基督徒， Tetapi karena mengenal Yesus, dia menjadi seorang rasul Tuhan Yesus. 自从他认识了耶稣基督，他就改变了他的生命，成为了耶稣基督的使徒。 Kita mengenal Petrus yang pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. 我们也认识彼得曾经3次不认主， Tetapi setelah kebangkitan Yesus, 但是当耶稣复活以后， dia mengalami pembaharuan dari seorang yang takut menjadi seorang yang berani. 更新了他的生命，成为了一个勇敢的基督徒。 Dan Musa kita tahu, 我们也认识摩西， seorang yang selalu menolak Tuhan. 他每次都拒绝神， Seorang yang mengatakan tidak pintar berbicara. 他说他是笨口笨舌的人， Mungkin karena dia takut harus menghadap Firaun. 因为他害怕面对这个非利王。 Tetapi kita tahu Musa menjadi seorang nabi yang luar biasa. 但是呢，摩西是一个非常伟大的人， Dialah yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari perbudakan. 因此神带领了他，让他摩西能够带领以色列人从埃及出来。 Bapak Ibu sekalian, 各位亲爱的弟兄姊妹们， pemuritan fokus kepada transformasi hidup. 所以当我们要门训的时候，我们的焦点乃是在生命的改变。 Pemuritan adalah berbicara soal perubahan hidup. 所以呢，当我们讲到门训，我们呢讲到了一个人的生命的改变。 Kita tidak boleh puas hanya sekedar menjadi orang Kristen. 我们不要自心满足，我已经成为了基督徒。 Tetapi kita harus maju masuk ke dalam proses pemuritan untuk diubah oleh Tuhan. 而是我们要更进一步的受门训，让我们成为了耶稣基督的门徒。 Alasan yang ketiga, Bapak Ibu, 第三个原因就是 pemuritan fokus kepada kehendak Tuhan. 门训的焦点乃是照着
神的旨意。 Mari kita melihat ayat 33. 我们注意到第33节， Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. 这样你们无论什么人，若不配下一切所有的，就不能做我的门徒。 Alasan yang ketiga ini kelihatan sangat mudah. 这个第三个原因看起来很容易， Karena umumnya kita selalu berbicara soal kehendak Tuhan. 我们常常提到神的旨意， Tetapi justru ini menjadi tantangan bagi setiap anak-anak Tuhan jika ingin mengalami pertumbuhan iman. 但是这就是我们基督徒最大的挑战。如果我们要有生命的成长， Keberhasilan seorang anak Tuhan bukan apa yang dia miliki di luar dirinya. 一个成功的基督徒，并不是在他身外拥有了什么， Tetapi sesuatu yang dia miliki dalam hatinya. 而是他心里面拥有什么。 Yaitu ketika dia bertekad untuk melakukan kehendak Tuhan. 就是他决定了要行主的旨意。 Tekad ini tidak mudah, Bapak Ibu. 这样的决定呢，并不容易。 Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. 我要给弟兄姊妹举一个例子， Suatu pagi yang masih gelap, 就是在一个清晨天还黑的时候， ada seseorang yang berjalan di jalan yang kecil, 有一个人从一个小巷里经过， jalan yang sempit. 这个小巷很窄， Karena kurang hati-hati orang tersebut terjatuh ke samping kirinya yang ternyata merupakan tebing yang curam. 他一不小心呢，向左边呢，旁边呢就跌倒，原来那里呢是一个山崖。 Namun pada waktu jatuh orang tersebut berhasil memegang sebuah dahan untuk menahan tubuhnya dari kejatuhan. 在他跌进这个山崖的时候，他抓住了一根的这个柴。 Sementara hari masih antara gelap dan terang, 那个时候是蒙蒙的，天还没亮， jadi dia tidak melihat terlalu jelas seperti apa kondisi lingkungan saat itu. 所以呢，他不知道他四周围的情况是怎么样。 Lalu kemudian mulailah dia berteriak untuk meminta pertolongan. 那个时候，他就呼救，想求人帮助他。 Hingga kemudian ada suara orang yang datang untuk menolongnya. 后来呢，有一个声音答复了他，要救他。 Dan kemudian suara orang tersebut berkata, 这个声音就对他说 "Lepaskan tanganmu." ：“把你的手放松。” Tentu saja orang yang sedang menahan tubuhnya dari kejatuhan dengan memegang dahan ketakutan. 但是这个抓住这个树枝的人，他害怕，他怎么能够松手呢？ Iya, bagaimana dia mampu melepaskan tangannya? 他怎么样能够松手呢？在那个情况里， Sementara waktu itu matahari mulai muncul. 慢慢的太阳就出来了。 Tetapi orang yang jatuh ke dalam jurang tersebut tidak berani melepaskan tangannya dan hanya minta tolong. 这一个跌倒的人抓紧紧了这个树枝，他喊救，求人帮助他，他不敢放松他的手。 Lalu suara orang tersebut kemudian berkata lagi, "Lihatlah ke bawahmu." 后来呢，那个要救他的人就对这个人说：“你看下来吧。” Maka ketika orang tersebut melihat ke bawah, 当这个人向下面一看的时候， ternyata di dalam kejatuhannya sebelum tangannya memegang sebuah dahan, 就是当他跌倒的时候，他还没有抓到这个树枝的时候， jaraknya dengan dasar itu hanya tinggal setengah meter saja. 那么距离呢，它上面到下面呢是半米而已。 Berapa banyak di antara kita yang walaupun sulit memahami kehendak Tuhan, 多少时候我们这样难的明白上帝的旨意， tetap bertekad untuk melakukan kehendak Tuhan. 但是我们要决定，我们一定要走在上帝的旨意里。 Sebab pemuritan itu fokus kepada melakukan kehendak Tuhan.
因为走在神的旨意，行在神的旨意里面，也就是门训的第三原因的焦点。 Ini adalah peperangan antara kehendak Tuhan dengan kehendak diri kita. 多少时候我们自己的心愿跟神的旨意两个呢是冲突的。 Apakah kita ragu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita karena menganggapnya tidak masuk akal? 是否我们猜疑，我们很难行神的旨意，因为神的旨意呢不是合理的。 Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 24, 所以呢，在马太福音7章24节，主告诉我们， Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 凡听见我的话而去行的，他就是一个智慧的人，就像一个人建房屋在磐石上。 Prinsip mendengar dan melakukan firman adalah prinsip dasar pemuritan. 所以呢，听了神的话而去行的呢，这就是门训的基础。 Ini berlaku untuk semua orang Kristen. 对于每一个信耶稣基督的人都应当这样行。 Melakukan firman Tuhan bukan sesuatu yang bisa menjadi pilihan dalam hidup kita. 在我们的生命里，没有给我们选择的机会。 Mari kita jadikan firman Tuhan sebagai kehidupan kita. 我们把神的道、神的话成为我们生命所要走的事。 Mari kita lakukan firman Tuhan. 让我们去行神的道。 Karena dengan melakukan firman Tuhan, kita akan melihat perubahan hidup kita. 当我们行了神的道，我们就可以看见我们的生命的改变。 Tanda seorang murid adalah melakukan firman Tuhan. 我们是耶稣基督的门徒，其中一个就是可以知道我们有没有行神的道。 Hati-hati menjadi orang Kristen yang tidak melakukan firman Tuhan. 当你没有行神的道的时候，你就应当当心了。 Karena firman Tuhan memperingatkan kita semua. 因为神的话警告我们， Di dalam 2 Timotius 4 ayat 3. 就是提摩太后书 Karena 第3章。 akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 圣经提摩太后书第4章第3节告诉我们说，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情意，增添了好些师傅。 Bapak Ibu, pemuritan adalah jawaban bagi semua orang Kristen. 所以，亲爱的弟兄姊妹们，门训是对于我们基督徒是一个答案。 Jika kita ingin siap menghadapi tantangan zaman, 如果我们已经准备好了面对时态的挑战， jika kita ingin siap menghadapi tantangan COVID ini, 我们如果准备好面对新冠病炎的这个病毒， kita harus menjadi murid. 那么首先我们要成为门徒， Karena seorang murid adalah seorang yang fokus kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan. 因为一个门徒他的生命的焦点就是耶稣基督。 Karena seorang murid adalah seorang yang mengalami transformasi hidup. 一个门徒他必须经过改变的生命。 Karena seorang murid fokus kepada kehendak Tuhan. 一个基督门徒他的焦点就是行主的道。 Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, 亲爱的主内的弟兄姊妹们， COVID pada saat ini bukan satu-satunya tantangan bagi orang Kristen. 所以呢，新冠病毒呢，并不是基督徒唯一的挑战。 COVID memang bahaya, 新冠病炎是一个非常可怕的事， tetapi bukan yang paling bahaya bagi kekristenan. 但是对于基督教，并不是非常害怕的事。 Bahaya bagi orang Kristen adalah ketika setelah bertahun-tahun menjadi seorang pengikut Kristus tetapi tidak pernah mengalami pertumbuhan. 对于一个基督徒来说，最危险的就是他多年已经信了耶稣，
但是他的生命没有成长。 Yang bahaya bagi orang Kristen adalah kemurtatan. 那么一个基督徒的危险就是背叛。 Karena kesulitan itu akan selalu ada. 我们知道在生活上问题困难一定是有的， Masalah selalu ada. 我们常常面临很多的问题， Penganiayaan dalam segala bentuk akan selalu ada. 逼迫从多方面都能够攻击我们。 Ketika kita lebih memilih kenyamanan dunia, kita bisa menjadi seorang yang tanpa kita sadari menyangkal Tuhan Yesus. 如果我们要停留在舒逸的生活里面，多少时候我们不知不觉成为了一个背叛主的人。 Pemuritan adalah jawaban. 所以我说，门训就是答案。 Karena Tuhan kita yang Maha Tahu mengetahui apa yang akan dihadapi oleh pengikut-pengikutnya. 我们的全能上帝，他知道我们跟从他的人所将面对的各种各样的问题。 Ketika kedatangannya yang kedua semakin mendekat, 耶稣基督再来的第二次已经近了， maka bentuk-bentuk persoalan dan tantangan penganiayaan akan semakin banyak. 所以呢，困难、逼迫越来越多。 Itu sebabnya Tuhan memberikan amanat agung kepada para rasul untuk memuridkan orang Kristen. 所以呢，耶稣就赐下了他神圣的使命，给了他的门徒，使万民成为了耶稣基督的门徒。 Yaitu seorang murid yang siap menyangkal diri, pikul salib dan mengikut dia. 什么样的门徒呢？就是实己背负十字架，跟从耶稣基督的门徒。 Mari saya mengajak kita semua sebagai anak-anak Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹们，我邀你们一起， Jadikanlah diri kita sebagai murid. 让我们真正成为耶稣基督的门徒， Agar supaya ketika kita sudah menjadi murid, kita memuridkan orang lain. 当我们已经成为了耶稣基督的门徒，我们有责任让别人训练别人成为耶稣基督的门徒。 Amin. 阿门。 Kita masuk di dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa Surgawi, terima kasih. Tuhan, terima kasih. 我们在天上的父，我们要感谢你， Karena Engkau memberikan kami amanat agung. 因为你赐给我们这个大使命。 Sebab amanat agung adalah jawaban. 因为大使命就是一个答复， Agar pengikut-pengikut-Mu ya Tuhan mampu dan sanggup mengatasi segala persoalan. 叫跟从你的人，他们能够面对也经历一切所发生的事， Hidup menjelang kedatangan-Mu yang kedua ya Tuhan Yesus. 就是活在主耶稣基督将第二次再来的时候， Akan semakin banyak masalah yang akan muncul. 我们将面对更多的问题， Terutama di dalam menggerogoti iman kami ya Tuhan. 来摧毁我们的信心。 Tetapi Engkau memberikan amanat agung supaya kami boleh dimuridkan. 但是主，你赐下了这个大使命，让我们可以成为你的门徒。 Terima kasih Tuhan. 上帝，我们感谢你， Kami bersyukur dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk dimuridkan. 感谢你，让我们有能力成为耶稣基督的门徒。 Terpujilah Engkau ya Bapa. 我们要赞美你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 奉耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Aswin Wijaya. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan dapat Bapak Ibu berikan melalui nomor rekening unit masing-masing yang tertera di layar, ataupun melalui QR Code yang tersedia, atau Bapak Ibu dapat mengumpulkannya, kemudian menyerahkannya ke gereja melalui majelis ataupun tata usaha masing-masing di unit masing-masing, setelah kita boleh berkumpul bersama-sama kembali di gereja. Kita akan naikkan pujian, pandanglah pada Yesus.
semua gelap gulitakan. Bahagia dan bebas bagimu, terang Allahmu pandanglah. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Dari mati ke hidup baka, ku ikut jejak Tuhanku. Pandanglah pada Yesus, pandang wajahnya yang mulia. Dari mati ke hidup baka, ku ikut jejak Tuhanku. Dosa tak lagi berkuasa, oleh Yesus terbelenggu. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Janji pasti terlaksana. Percayalah segenap jiwa. Kabarkan ke dunia keselamatan yang sempurna. Pandanglah pada Yesus. Janjinya pasti terlaksana. Percayalah segenap jiwa. Segera kabarkan ke dunia keselamatan sempurna. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini sekali lagi ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh beribadah. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami sekalipun kami beribadah di dalam rumah kami masing-masing ya Tuhan. Namun biarlah kiranya kami boleh bersatu hati. Kami boleh menyatukan pikiran kami, fokus kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap daripada kami ya Tuhan, persembahan yang telah kami kumpulkan ini dari unit kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menolong kami. Biarlah kiranya Engkau memakai persembahan ini di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan yang menolong setiap majelis yang mengelola, Engkau memberkatinya. Engkau yang memakai persembahan ini boleh menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap tangan Tuhan yang telah memberikan
Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati di dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka, di dalam segala kegiatan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang terus sertai dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi. 普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同荣同尊，万有之源，万福之本。阿门。 Jemaat yang kekasih, mari kita menghadap Tuhan yang begitu mengasihi kita untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk. Doa teduh ibadah kita selesai. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, 各位亲爱的弟兄姊妹们平安， apa kabar? 今天好吗？ Sudah hampir 3 bulan kita tidak pernah bertemu, berkumpul di gereja. 我们大概有3个月没有聚集在教会里面聚会。 Saya berharap kita semua tetap dalam kondisi sehat, 希望大家都在健康的情况里， tetap ada sukacita, 有喜乐， dan terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. 常常祷告，盼望在神里面。 Ada beberapa hal yang kami harus sampaikan. 有几项事情想通知各位弟兄姊妹们。 Kami menyampaikan bahwa selamat berhari Sabat, hari ini adalah hari Minggu. 首先，主日平安，因为今天我们可以在主日里面敬拜神。 Senantiasa nikmatilah relasi kasih dengan Tuhan. 常常在主里面享受与神亲密的关系， Dan percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. 要相信神是永远的爱我们。 Yang kedua, Bapak Ibu, 第二件事就是， mari kita tetap mengikuti aturan kesehatan COVID. 我们要遵守防止传播新冠病炎的规则。 Jikalau ada bepergian, senantiasa pakailah masker. 如果要出门的话，要常常不要忘记戴口罩， Cuci tangan, 勤洗手， dan ada jarak. 所以呢还要有距离。 Artinya ketika kita ngobrol dengan orang, 当我们跟其他人交谈的时候， pakailah jarak 1 meter. 所以呢我们一定要距离最少1米到1米半。 Ini mungkin merupakan sesuatu yang tidak terbiasakan, 虽然这件事情不寻常， tetapi karena aturan COVID, mari kita menjaga jarak. 因为预防的方案，所以呢我们必须要有距离。 Jikalau tidak terlalu penting, kurangilah bepergian keluar rumah.
如果没有很重要的事情，尽量不要出门。 Yang ketiga, Bapak Ibu, 第三件事， sebagai orang Kristen, mari kita tetap proaktif dan berpartisipasi. 亲爱的弟兄们，我们是基督徒，我们要主动参与。 Mari kita proaktif di dalam memperhatikan lingkungan kita masing-masing. 主动观看我们周遭的人， Senantiasa tunjukkan diri kita sebagai orang Kristen yang siap membantu. 表达我们随时随地都很愿意帮助别人， Dan senantiasa mau berpartisipasi. 而且我们要彼此参与。 Dalam kondisi seperti ini, kita semua sekarang lebih banyak hanya di rumah atau di tempat kita berkegiatan. 在非常的情况当中，我们常待在家里，可是在我们工作的地方， Di gereja kita sudah tidak ada berkumpul 3 bulan. 在教会已经3个月了，我们没有聚在一起。 Kami sangat rindu ingin bisa menghubungi Bapak Ibu sekalian. 我们多么的渴望能够与你们联系， Namun kami juga berharap Bapak Ibu mau berpartisipasi. 也希望弟兄姊妹们也参与这件事情。 Khususnya jikalau Bapak Ibu memiliki hal-hal yang mau didoakan. 弟兄姊妹有什么事项要我们为你祷告的， Atau mungkin ada hal-hal yang menjadi pergumulan. 或是心里有什么的挑战， Sampaikanlah kepada kami lewat WhatsApp gereja. 可以经过我们的 WhatsApp 寄给我们你们的问题， Atau langsung menghubungi kami hamba Tuhan dan majelis. 或者跟执事、跟传道牧师们联系。 Kami mohon maaf kalau ada di antara Bapak Ibu yang belum terhubungi oleh kami. 如果弟兄姊妹们我们还没有联系到的话，请你们原谅我们。 Kami berharap dapat menghubungi melalui WhatsApp untuk boleh video call ataupun audio call. 我们科目能够借着这个 WhatsApp 跟你们交往，跟你们见面。 Yang berikut Bapak Ibu, 接下来就是 khususnya bagi peserta cross, 就是我们这个 Cross 小组， agar tetap proaktif di dalam pertemuan-pertemuan yang dipandu pemimpin cross. 我们也要主动的参加我们的组长、我们的领导人所带领我们的这个小组。 Memang pertemuan cross sudah tidak bisa lagi dilakukan secara fisik. 虽然我们不能面对面的在这个小组里面活动， Tetapi kita bersyukur ada berbagai medsos yang tersedia saat ini. 但是我们知道能够经过各种的媒体，我们能够继续的交流。 Bagi peserta cross yang mengalami kesulitan dengan media sosial, 如果我们当中有困难使用这些媒体的话， mohon hubungi kami, jangan sungkan. 那么可以通知牧师传道，不要不好意思。 Karena kami rindu senantiasa ada terjalin di antara kita walaupun hanya sekedar melalui medsos. 因为我们希望能够问安，希望能够跟你们联系在一起。 Demikianlah yang bisa kami sampaikan. 这就是我们通知弟兄姊妹们。 Kami juga berharap Bapak Ibu senantiasa tetap melihat kepada WhatsApp gereja. 也希望弟兄姊妹们注意教会寄给你们的信息， Karena ada kira-kira 100 lebih jemaat yang memiliki WhatsApp. 在我们这个 WhatsApp 里面呢，有100多位的信徒。 Kami senantiasa mengirimkan berita dan sebagainya. 我们记上祷告事项，也记上了教会的信息。 Kami juga ada mengirimkan pokok-pokok doa. 我们所记上的祷告的事项， Sangat-sangat mengharapkan bahwa kita dapat berdoa bersama-sama. 弟兄姊妹们能够跟我们一起在各自的地方里祷告。 Demikian Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. 所以呢，亲爱的弟兄姊妹们， Kiranya Tuhan senantiasa menopang kita dan memberkati kita. 但愿神祝福我们，但愿神帮助我们。 Dan kiranya Tuhan juga berkenan memakai kita untuk menjadi alat
yang memberitakan kesukaan bagi dunia ini. 但愿神能够使用我们每一个人，在这个动荡不安的世界里带上平安。 Shalom, selamat pagi. 早上好，上帝赐福我们，赐给我们平安。谢谢。